Sukatan serakan data tak terkumpul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung video kita hari ini. Kita masih lagi nak ceritakan tentang julat antara kuartil. Okey, yang sebelum ni kita recall balik, kita dah belajar mencari julat antara kuartil kalau kita diberi set data seperti inilah. Okey, dan cikgu suka nak ingatkan awak, kuartil pertama Q1 juga kita boleh panggil dia sebagai kuartil bawah. Okey, manakala Q3, kuartil ketiga, kita juga boleh panggil kuartil atas. Okey, baik, seterusnya kita sambung ke contoh ke-6 muka surat 221. Okey, kita masih lagi nak mencari julat antara kuartil, tapi kalau data kita itu diberi dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Okey, kita tengok ada skor di situ. Skor kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan bilangan murid yang kita ada adalah sebagai kekerapan. 3, 5, 6, 8, 12, 7, 3. Okey, jadi bagaimana kita nak mencari julat antara kuartil? Okey, jadi bagaimana kita nak menyelesaikan soalan yang ada jadual kekerapan? Okey, kita buat jadual juga, tapi kita tambah satu lagi ruangan iaitu untuk kekerapan longgokan. Jadi, yang pertama ni yang atas akan kita salin balik lah. Atas ni skor. Yang kedua pun kita salin balik bilangan murid. Okey, dan yang ketiga ni kekerapan longgokan. Okey, apa itu kekerapan longgokan? Okey, kita tengok zon informasi. Kekerapan longgokan bagi suatu data ditentukan dengan menambahkan kekerapannya dan semua kekerapan data sebelumnya. Apa dia tu? Faham ke tak faham? Itu dari segi ayat dia. Okey, dari segi pengiraan, jom kita tengok. Okey, kita salin balik skor kita tadi yang kat sini, kita salin balik semua kat sini. Macam cikgu ni. Sekejap je cikgu dah salin semua. Okey, kita punya skor dengan bilangan murid. Okey, sekarang kita nak cari kekerapan longgokan. Macam mana nak cari kekerapan longgokan ni? Okey, first kali 3 ni awak tulis balik 3 sebab dia mula-mula. Depan dia kosong, tak ada apa-apa. So, dia 3 lah. Okey, lepas tu kalau cikgu nak cari yang ni, kita kena ambil 3 ni, kita kena tambahkan dengan 5. Sebab kekerapan yang ni 5 kan, kita kena tambah. So, 3 tambah 5 dapat jawapan bawah ni. Okey, bawah ni dapat berapa? 3 tambah 5 kita dapat 8. Macam tu. Okey, dapat bawah ni kan. Okey, untuk yang seterusnya guna step yang sama. Pergi sini tambahkan. Okey, dapat jawapan bawah ni. Samalah sampai habis. Okey, so 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah 6 dapat 14. 14 tambah 8 dapat 22. 22 tambah 12 34. Okey, 34 tambah 7 41. 41 tambah 3 44. Macam tu. Okey, anak panah ni awak tak buat pun tak apa sebab dia tak ada markah di sini. Markah dia bagi nanti dekat kekerapan longgokan awak tu. Jadi yang tu kena buatlah. Okey, anak panah ni untuk awak ingat. Siapa yang tak ingat buatlah anak panah tu. Okey? Boleh tak? Jadi 44 ni maksud dia bila kita tambah semua ni 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 12 7 3 semua ni kita akan dapat 44. Okey. Jadi inilah maksud dia kekerapan longgokan bagi suatu data ditentukan dengan menambahkan kekerapannya dan semua kekerapan data sebelumnya. Macam 3 ni dia tak ada apa-apa, ni 3 lah. 3 dah tambah kekerapan yang kelas kedua ni 5 tambah dengan kekerapan sebelum ni 3 dapat 8. Okey, 8 tambah 6 dapat 14. Begitu juga sampai habis. Okey, so itu cara kita cari kekerapan longgokan. Okey, sekarang ni kita nak cari Q1 macam mana? Okey, kalau kita nak cari Q1, cara dia kita kena tulis macam ni. Q1 cerapan ke 1/4 kita kena kali dengan jumlah dia. Jumlah dia ialah 44. Jadi bila kita kali, kita selesaikan, kita akan dapat cerapan ke 11.
Okey, kita dapat cerapan ke-11. Cerapan ke-11 ni bukan jawapan dia. Okey, kita nak jawapan dia, maknanya kita kena tengok dalam kekerapan longgokan kita. 11 ni duduk dalam selang yang mana? Dalam mana satu kolom dia? Okey, 3. 3 belum sampai 11 kan? So, dia tak duduk di sini. Okey, bukan 2. 8. 8 pun bukan. Sebab cerapan ke-11, 8 ni tak masuk lagi kan? Dia sampai 8 saja. So, 3 pun bukan. Okey, sini. Sini akan bermula nombor 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia duduk di sini. Maknanya yang ni macam border dia lah. Kalau 3 ni sampai 3 sahaja. Kalau 8 ni sampai 8. Kalau 14 ni sampai 14. Jadi kita tahulah 11 duduk di sini. Jadi 4 tu adalah kita punya Q1. 4 ni adalah kita punya Q1. Sebab sebelah duduk di sini. Okey, bagaimana pula kita nak cari? Kita tulis jawapannya. Dalam 4 lah. Okey, bagaimana pula kita nak cari Q3? Okey, Q3. Kita tulis juga cara yang sama. Cerapan ke 1/4 kali 1/4, 3/4 kali 44. Okey, untuk ketiga dia pakai 3/4. Untuk Q1 dia pakai 1/4. Jadi yang ni awak kena ingat lah nah. Okey, Q3 adalah 3/4, Q1 adalah 1/4. Jadi kita selesaikan yang ni, kita dapat 11 kali 3, 33. Jadi dia cerapan yang ke-33. Jadi cerapan ke-33, cuba kita tengok 33 duduk di mana. Sini tak masuk lagi kan? 33 ada di sini. Okey, jadi kita punya 6 adalah kita punya Q3. Okey, Q3 kita ialah 6. Jadi kita dapat jawapan kita 6. Okey, boleh. Lepas tu baru kita boleh cari julat antara kuartil, iaitu Q3 tolak Q1, maka Q3 kita 6 tolak dengan Q1 kita 4. Jadi dapat jawapan dia ialah 2. Okey, boleh. So cikgu ingatkan balik cara dia. Kita tambah daripada soalan asal. Kita tambahkan satu kolom untuk kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan yang mula-mula tulis balik. Yang kedua kita tambah dia sengit macam ni. Okey, sampai habis zigzag lah. Sampai habis. Okey, lepas tu nak cari cerapan, nak cari Q1, cerapan ke 1/4 kali jumlah dia. Kat sini berbeza lah, soalan ni jumlah dia 44. Nanti mungkin awak dapat 60, mungkin 80. Okey, masuk kat sini jumlah dia. Okey, lepas tu baru kita tengok cerapan ke 11 ke berapa yang dia nak ada di mana. Okey, jadi kalau nak 11 kita kena tengok lebih daripada sebelum dia lah. Kalau ini 8 maknanya sebelah tak duduk sini, sebelah duduk di sini. Okey, so itu kita baru dapat skor dia tu baru sebagai dia punya Q1. Okey, bukan bilangan murid. Ingat, bilangan murid tu adalah kekerapan. Kita nak skor ke atas ni sebagai Q1 data kita. Okey, Q3 pula pakai 3/4. Okey, bila kita kira kita dapat cerapan ke 33. Kita tengok 33 duduk di mana? Di sini. Okey, jadi 6 tu sebagai Q3. Okey, lepas tu baru kita tolak macam biasa. Okey, boleh nah? Okey, simple sahaja, senang saja. Banyakkan buat latihan, insya-Allah mesti awak boleh dapat buat